Assalamualaikum, salam Ramadan, salam nuzul Al-Quran buat semua umat Islam di Malaysia. Saudara, minggu lalu bumi Sabah sekali lagi digegarkan dengan kejadian pencerobohan. Kali ini seorang anggota polis Marine terkorban manakala rakannya dilaporkan hilang dalam serangan hendap melibatkan sekumpulan lelaki bersenjata di Pulau Mabul, Perairan Semporna. Perinciannya dalam 999. Ia insiden pencerobohan keempat tahun ini di pantai timur Sabah. Kejadian dilaporkan berlaku pada jam 11.10 malam di sebuah resort yang terletak di Pulau Mabul di Perairan Semporna. Ia membabitkan sekumpulan 8 lelaki. Mereka didakwa berpakaian celoreng, baju hitam menutup muka dan bersenjata berat jenis kaliber 7.62. Kumpulan berkenaan dikatakan melakukan serangan hendap sekaligus meragut nyawa seorang anggota polis Marine, Korporal Abdul Raja Jamuan, 32 tahun. Manakala Konstebel Zakia Alip yang berusia 26 tahun dilaporkan hilang, dipercayai diculik dalam kejadian itu. Usaha memburu kini giat dilakukan secara besar-besaran. Pihak polis turut meneliti rakaman kamera litar tertutup CCTV yang telah merakamkan insiden terbabit. Pada dasarnya, pasukan polis telah mengenal pasti identiti ke-88 suspek namun enggan mendedahkannya atas faktor siasatan. Penceroboh terbabit dipercayai masih berada di sekitar kawasan insiden dan pihak polis tidak menolak kemungkinan motif kejadian bukan untuk mendapatkan wang tebusan tetapi balas dendam terhadap pasukan keselamatan yang mengetatkan kawalan di perairan negara. Sementara itu, jenazah Korporal Abdul Raja Jamuan dibawa ke Hospital Besar Tawau untuk bedah siasat sebelum dikebumikan di kampung halamannya di Kampung Bubul, Batu Dua, Semporna. Manakala Konstebel Zakia Alip yang diculik dipercayai ada di sekitar kawasan Pulau Jolo. Dia dilaporkan membuat panggilan kepada isteri pada malam Ahad lalu. Polis dalam pada itu akan terus bekerjasama dengan pihak keselamatan negara jiran khususnya dalam konteks bertukar-tukar maklumat risikan. Orang ramai khususnya masyarakat setempat diharap tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan siasatan pihak berkuasa. Menjamu selera sambil dilayan wanita GRO. Itu taktik pemilik sebuah medan selera di Jinjang Selatan Kepung untuk memancing pelanggan lelaki hidung belang. Wanita warga asing ini didakwa menari dan menyanyi dengan berpakaian seksi serta diberi kalungan bunga sebagai tanda untuk mendapatkan hikmat tidak bermoral. Walau bagaimanapun, taktik itu ternyata gagal apabila premis diserbu pasukan imigresen Kuala Lumpur minggu lalu. Ketika serbuan, lebih 50 pelanggan berada di dalam premis. Beberapa pelanggan yang disyaki mabuk juga cuba membuat onar dengan mengganggu pihak berkuasa menjalankan tugas. Menyedari kehadiran pihak berkuasa, ada yang cuba melarikan diri. Namun, tindakan itu gagal kerana lokasi terbabit telah dikepung. Menurut maklumat, wanita GRO warga asing ini kebiasaannya berlegar di medan selera seawal jam 5 petang bagi mencari pelanggan. Hasil siasatan mendapati 6 daripada mereka yang ditahan ini mengaku telah berkahwin dengan lelaki tempatan dan pihak berkuasa menyifatkan ia sebagai taktik mereka untuk bekerja di negara ini.
Operasi yang diketuai Ketua Bahagian Penguatkuasa Immigration Kuala Lumpur, James Musa Singa, berjaya menahan 24 wanita dan lelaki warga asing kerana tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Kesemua mereka dibawa ke lokap tahanan Immigration Jalan Duta untuk siasatan lanjut. Saya pocah. Ini tutu saya tak boleh, ini saya tak tahu. Dalam kesibukan umat Islam mencari juadah untuk berbuka puasa, ada pula segelintir individu yang menggunakan waktu ini untuk mempertaruh nasib melalui judi ekor. 3 lokasi menjadi sasaran diserbu Penguatkuasa Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan minggu lalu. 3 lokasi perjudian dikesan menjadi tumpuan si kaki judi tegak. Maklumat diterima daripada orang ramai diambil serius pasukan penguatkuasa Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Lokasi ini sentiasa menjadi tumpuan kaki-kaki judi ini untuk bermain ataupun membeli nombor-nombor ekor. Dikala umat Islam sedang bersesak mencari juadah puasa untuk berbuka, individu tertentu sibuk singgah di premis perjudian. Serbuan dilakukan jam 5.30 petang. Anehnya, premis yang biasa dikunjungi oleh si kaki judi lenyap. Yang tinggal 2 lelaki ini sahaja tanpa rasa segan silu. Bawa ke IPD Rembau. IPD Rembau. Dek kerana terlalu agresif dan sedaya upaya cuba untuk melepaskan diri, penguatkuasa dikasari. Lokasi kedua premis perjudian di Senawang. Akibat cubaan meloloskan diri, juadah berbuka dipercayai baru dibeli tercampak di jalanan. Warga asing ini turut ditahan dan memberi alasan sedang menunggu rakannya. Mengikut Seksyen 79A Enactment Jenayah Syariah Negeri Sembilan, umat Islam dilarang berjudi ataupun berada di kawasan premis perjudian. Jika sabit kesalahan, individu terbabit boleh didenda tidak lebih RM3,000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Kesemua mereka dibawa ke pejabat jawatan agama untuk tujuan siasatan. Lelaki berusia 58 tahun memiliki 6 cucu ini ditahan ketika berada di dalam premis. Saya nak tanya macam mana Pak Cik boleh berada di premis? Itu tadi saya nak scan yang nombor lama. Nak scan? Nombor lama tu tengok. Untuk apa? Tengok benda lama tu ya. Untuk? Tengok benda tu tak pernah tengok lagi kan. Saya nak tengoklah benda tu. Dia mendakwa hanya ingin memastikan jika dia memenangi nombor loteri yang dibeli 2 minggu lalu. Dia telefon dia berapa lama Cik? 6 bulan dah. 6 bulan? Sekarang 6 bulan. Oh, jadi... Sebab apa? Yang kat papan tu dia dah raba kan. Yang padam tak ada. Tak tengok. Kita ingat boleh tengoklah kan. Scan. Berlainan pula dengan warga asing berusia 38 tahun ini. Untuk beli nombor? Nombor tak ada saya. Oh, tak ada? Tak ada. Tunggu kawan? Tunggu kawan. Oh, kawan suruh tunggu dekat situ lah. Saya pocah. Puasa? Pocah. Ha. Ini kawan tunggu. You tahu duduk dekat tempat situ tak boleh? You tahu? Ini tutu saya tak boleh, ini saya tak tahu. You tak tahu? You tak tahu? Saya tak tahu tutu. Kami kemudian kerasah. Belum sempat keluar premis, dia diperiksa dan dipercayai baru selesai membeli nombor ekor. Islam Islam saya boleh bagi masa dalam kamu Seksyen 79A-1 Enactment Jenayah Syariah
Operasi Ahmad Zaki Hamzah turut menasihati orang ramai agar menghormati bulan Ramadan ini dengan memenuhi amalan yang mulia. Hazrin Hussein, 999. Operasi bersepadu bagi membantras aktiviti perjudian terus dipergiat. 4 buah premis diserbu bahagian penguatkuasa Majlis Bandaraya Petaling Jaya bersama Agensi Anti-Dadah Kebangsaan dan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS baru-baru ini. Lokasi serbuan tertumpu di sekitar Kota Damansara dan Damansara Damai pernah diserbu beberapa kali sebelum ini. Operasi diketuai Pengarah Penguatkuasa MBPJ Muhammad Fauzi Makruf bersama 60 pegawai dan anggota berjaya merampas 200 komputer perjudian. Kita buat tindakan operasi bersepadu di mana kita lihat operasi bersepadu ni memberikan impak yang cukup baik di mana tindakan penguatkuasaan ini dapat dijalankan secara menyeluruh mengikut kepada akta dan undang-undang mengikut agensi yang ada. 51 lelaki dan wanita diperiksa dan ditahan Jabatan Agama Islam Selangor atas kesalahan memasuki premis perjudian dan berjudi. Jika sabit kesalahan, mereka boleh didenda sehingga RM3,000 atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya. Agensi Anti-Dadah Kebangsaan pula membuat ujian saringan air kencing ke atas 15 pengunjung premis perjudian. Kesemua tahanan berusia 20 hingga 40 tahun dibawa ke MBPJ untuk tindakan lanjut. Sebuah premis di Bandar Puteri Puchong bukan sahaja menyediakan perkhidmatan judi online kepada pelanggan, malah kegiatan pelacuran dipercayai turut ditawarkan. Ikuti hasil serbuan pasukan D7 Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor. 2 kegiatan haram yang dijalankan di dalam sebuah premis dibongkar bahagian maksiat perjudian dan kongsi gelap D7 Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor dalam satu serbuan di Puchong, Selangor. Aras bawah premis 3 tingkat ini dijadikan lokasi perjudian, manakala di bahagian atas premis sama pula digunakan sebagai pusat pelacuran. Risikan mendapati premis terbabit dikawal ketat dengan pemasangan 16 buah kamera dita tertutup CCTV. Ya, semuanya ada kamera. Kalau tuan-tuan nak masuk memang sukarlah tuan-tuan tengok tadi. Macam mana dia punya tangga-tangga dia berliku-liku boleh hilang lah. Ini berapa tingkat? 3 tingkat. Ketika serbuan, 17 pelanggan berada di dalam premis terbabit. Hasil serbuan, 23 wanita dipercayai pelacur warga asing diperkas bersama 12 komputer perjudian, kondom dan peralatan seks turut ditemui di 20 bilik kecil di dalam premis. Kesemua tangkapan dan rampasan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Serdang untuk tindakan lanjut, manakala pemilik premis masih diburu. Mahkamah Shah Alam menjatuhi hukuman gantung ke atas seorang pembantu kedai warga asing setelah didapati bersalah menelan bungkusan dadah untuk diseluduk masuk ke negara ini. Hakim Dato' Akhtar Tahir dalam penghakimannya berkata, mahkamah menerima keterangan tertuduh yang mengaku buta huruf, namun tertuduh bukanlah tidak tahu dengan menyatakan 59 ketul dadah yang ditelan dikatakan hanya makanan ringan yang dibawa dari negara asalnya. 7 saksi pendakwaan dan seorang saksi pembelaan memberi keterangan sepanjang perbicaraan. Mengikut kertas pertuduhan, Ikena 29 tahun mengedar 497.9 gram metafetamin 17 Februari 2012. Seorang kapten kapal warga asing dan 3 lelaki warga tempatan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kelang atas tuduhan menyimpan 2,871 liter minyak diesel bersubsidi. Nazri didakwa melakukan kesalahan itu 27 Jun lalu di bot tunda Dolwang di JT Markas Polis Marine Pulau Indah, Pelabuhan Kelang. Hakim Tasnim Abu Bakar membenarkan tertuduh diikat jamin RM20,000. Sementara itu, 3 lagi tertuduh, Lu Sai O, 80, Chia Tek Lun, 27 dan Eng Cheng Nurian, 52 tahun disaman atas tuduhan sama. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 22/1 Akta Kawalan Bekalan 1961. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda RM100,000 atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Mahkamah Magistrate Ampang menjatuhi hukuman penjara 48 bulan dan denda RM10,000 terhadap seorang warga emas. Tertuduh mengaku bersalah memandu secara cuai sehingga menyebabkan 4 kematian tahun lalu. Mahkamah juga mengarahkan tertuduh dikenakan hukuman penjara 6 bulan jika gagal membayar denda. Kereta dipandu oleh tertuduh mengalami kerosakan brek lalu terbabas ke seberang jalan, kemudian merempuh sebuah kereta dinaiki 4 mangsa yang maut dalam naas itu.
Percutian seorang model sambilan warga asing Regina Susalu bertukar tragedi apabila dia ditemui mati di Pulau Rawa, Mersing, Johor minggu lalu. Hasil bedah siasat, terdapat kesan kecederaan pada badan mangsa yang sebelum ini dilapor lemas. Perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. 2 daripada 7 lelaki yang ditahan berhubung kes itu dibebaskan minggu lalu setelah keterangan mereka selesai direkod. 5 lagi lelaki yang berumur antara 25 hingga 35 tahun masih ditahan. Polis sedang menunggu laporan penuh hasil bedah siasat dan ujian DNA mangsa. Orang ramai dinasihati tidak membuat spekulasi berhubung kes itu. Regina 30 tahun tiba di Pulau Rawa, Mersing pada 1 Julai lalu sebelum ditemui lemas pada hari yang sama. Diserang oleh pelanggan yang tidak berpuas hati dengan urusan pasport dilakukan, seorang warga asing ditemui mati dengan 2 kesan tikaman. Mangsa ditemui dalam keadaan terlentang dan berlumuran darah. Hasil pemeriksaan pasukan forensik, 2 kesan tikaman ditemui di bahagian kepala dan perut mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Serdang untuk bedah siasat. Mayat seorang lelaki berusia 30-an dipercayai warga asing ditemui dikerat 2 dan disumbat di dalam guni. Mayat yang telah berulat itu ditemui tanpa bahagian perut dan dipercayai telah dibunuh melebihi tempoh 24 jam. Turut ditemui sebilah pisau pemotong daging kira-kira 50 meter dari tempat mayat, kain dan tali berwarna biru yang mempunyai kesan terbakar. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan mayat dihantar ke Hospital Sungai Buloh untuk bedah siasat. Pasukan Penguasaan Kastam bahagian Merin Kedah berjaya mematahkan cubaan menyeludup 3,065 gram dadah jenis metafetamin di perairan Batu Feringgi, Pulau Pinang. 3 suspek dipercayai warga asing yang sedang berada dalam sebuah bot bertindak terjun ke dalam laut dan gagal dikesan. Kesemua dadah itu disembunyikan dalam ruangan dalam satu bongkah kayu di dalam bot. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sebuah kemah di ladang kelapa sawit dijadikan tempat pembungkusan dadah jenis heroin dan syabu oleh 3 suspek. Turut dijumpai paket plastik kosong, gunting dan penimbang digital. Bekalan dadah terbabit dipercayai diedarkan di kawasan sekitar Temerloh. Suspek 2 lelaki dan seorang perempuan berasal dari Felda Jenderal Utara, Felda Bukit Damar dan Kampung Jeragan ditahan reman seminggu. 2 pusat judi haram yang baru sebulan beroperasi tanpa lesen dan berselindung di sebuah flat berjaya diserbu polis. Hasil pemeriksaan, 5 individu ditahan melibatkan 3 warga asing dan 2 rakyat tempatan. Lebih 30 buah mesin judi turut dirampas. 24 jenis mercun disorokkan di bahagian belakang kereta dirampas unit pencegahan penyeludupan UPP bernilai hampir RM5,000. Mercun berkenaan dipercayai diseludup dari negara jiran. 3 lelaki berusia 30 hingga 35 tahun ditahan untuk siasatan lanjut. Kes berkenaan diserahkan kepada Kastam mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1957 untuk tindakan lanjut. Saudara, perbanyakkan amalan mulia dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini dan jauhi sebarang kegiatan jenayah yang hanya akan mengundang padah. Seperti biasa, kongsikan maklumat melalui email dan juga laman Facebook 999 seperti yang kami paparkan. Saya Hadin Hussein mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan salam.